المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah. Dengan izinnya, taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada bab yang keempat pada menyatakan sabar. Sebelum daripada ini dia petik beberapa dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi kenaan dengan peri pentingnya sifat sabar ini. Kemudian pada malam ini dia akan nyatakan tingkatan sabar. Kata muallif Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan ketahui olehmu, seseorang talibul ilmi wajib kena tahu, supaya kita tahu diri kita ni duduk di tahap mana dalam bab sabar ni. Ketahui olehmu bahawasanya sabar itu 3 pangkat. 3 pangkat ataupun 3 darjat ataupun 3 tahap. Dia beritahu kepada kita yang tinggi dulu. Pertama, pangkat yang lebih tinggi, yakni yang paling tinggi. Pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat. Bahawa macam mana gambaran sifat sabar yang tinggi ni? Bahawa menghinakan ia seorang akan yang menyeru kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya, bagi yang menyeru itu, kekuatan. Yang ini berkait dengan muqaddimah dulu. Dalam bab sabar awal dulu, dia beritahu kepada kita dalam diri kita ni ada 2 tentera yang berlawanan keduanya. Di awal-awal bab sabar dulu dia sebut dalam diri kita ni ada 2 puak tentera yang sentiasa berlawanan. Satunya puak akal, yang keduanya puak keinginan ataupun syahwah. Tu kena ingat tu. Dalam diri kita ni ada 2 puak tu. Jadi yang tahap pertama ni dia beritahu kepada kita ialah menghinakan seorang, menghinakan ia seorang tu akan yang menyeru, yakni nafsu ammarah, kepada keinginan hingga tiada ada tinggal baginya kekuatan. Baginya, bagi yang menyeru tu, kekuatan. Ini yang paling tinggi sekali. Sabar ni tujuan dia ialah untuk menghasilkan pengabdian kita kepada Allah. Sebab kita ni hamba. Hamba ni yang dimiliki. Kita ni mamluk. Kita ni bukan malik. Malik tu Allah Ta'ala. Salah satu daripada nama Allah Ta'ala adalah Malik. Kita duk baca dalam Fatihah tu. Maliki yaumiddin. Dia ni yang memiliki, yang maha memiliki. Adapun kita ni mamluk. Kita ni yang dimiliki. Malik tu isim fa'il, mamluk tu isim maf'ul. Jadi kita ni mamluk yang dimiliki. Bila kita ni hamba yang dimiliki, maka kita tak punya apa-apa. Hatta diri kita sendiri pun kita tak ada punya apa-apa. Kalau kita tengok pada contoh hamba begitulah, dia tak ada apa-apa kepunyaan. Hatta diri dia adalah milik tuan dia. Kalau tuan-tuan tengok cerita apa? Cerita 3 Abdul. Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Asal abang-abang dia ni kaya belaka. Ada harta, ada syarikat sendiri dah. Tapi bila jatuh jadi hamba, maka dia tak milik apa-apa.
Hatta diri dia, makan minum dia, semua ikut tuan dia. Tuan dia makan apa, itulah makanan dia. Tuan dia bagi pakai apa, itulah pakaian dia. Hatta diri dia sendiri itu pun adalah milik tuan dia. Tuan dengan Tuhan ni lebih kurang lah kalau kita nak ambil contoh untuk faham. Sebagaimana seorang hamba jadi ada tuan dia, kita ni hamba ada Tuhan. Jadi seluruh yang ada pada kita ni tidak hak kita. Apa saja yang ada pada kita tidak hak kita. Sama ada yang mendatang pada kita kebaikan, tidak kita punya. Yang datang dalam bentuk keburukan, kita katakan itu tidak kita punya juga. Semua mari daripada Allah. Kita keluarkan daripada diri kita pun tidak hak kita juga. Tu kalau kita tilik pada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kalau kita nak banding dengan manusia tadi, nampak macam dia lah buatnya. Kalau kita banding diri kita dengan Allah Ta'ala, maknanya kita tak ada apa-apa. Kita ni hanya menterjemahkan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tak ada sifat sabar ni, maka kita tak boleh jadi hamba pada Allah Ta'ala. Kita jadi Tuhan juga. Kita akan jadi Tuhan juga. Sebab apa? Kita tak boleh junjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana yang berkenan dengan nafsu, yang tu kita setuju. Yang mana tak berkenan dengan nafsu, yang tu kita mula protes. Tidak perangai hamba gitu. Perangai hamba ni dia ikut je apa yang tuan dia. Dia tak boleh bagi pendapat pun. Dia tak boleh bagi idea. Tuan-tuan tengok akhir cerita Abdul Wahab tu. Dia kalau ikut nak bagi pendapat, dah tak sedar diri kan, kena sergah kepada apa? Kepada adik dia sendiri. Baru dia sedar, aku hamba lagi, belum dimerdekakan lagi. Pada masa tu tak sedar diri. Ibarat serupa kita dengan Tuhan, tak sedar diri. Bila tak sedar diri, berasa ada ilmu, sombong dengan ilmu. Bila ada kepandaian, sombong dengan kepandaian. Bila ada apa? Ada kecerdikan, sombong dengan kecerdikan. Bila ada harta, sombong dengan harta. Bila ada jawatan, sombong dengan jawatan. Semua tu kalau tak dikurung dengan sabar, tak jadi hamba lah kita. Jadi Tuhan juga kita. Tuhan layaklah dia sombong sebab dia milik segala-galanya. Kita tak ada milik apa-apa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fihin. Walillah, hak milik dia. Lam lil milk. Lam situ fungsi dia adalah untuk menunjukkan milik. Walillahil asmaul husna. Tu hak milik Allah Ta'ala, nama-nama yang elok. Kita dah baca tu. Alhamdulillah. Lam lillah tu lam lil milk. Lam menunjukkan milik. Puji ni hak milik siapa sebenarnya? Hak milik Tuhan. Semua jenis puji. Lam pada alhamdu tu lam al-istighraqiyah. Lam yang menunjukkan segala bentuk puji. Yang tu yang ulama kata keluar beberapa jenis puji tu. Puji hamba pada hamba, puji hamba pada makhluk, puji makhluk pada Khalik, puji Khalik pada Khalik. 4 jenis puji tu pada hakikatnya lillah. Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji sama kita. Jangan mudah duk berasa orang puji aku. Sebab apa? Puji makhluk sama-sama makhluk tu pada hakikatnya mari daripada siapa? Bolehkah kita bertutur dengan pujian tu kalau Allah Ta'ala tak izin kita bertutur? Tak boleh lah. Habis tu keluar tu sebab Allah Ta'ala izin. Bila Allah Ta'ala izin, nampak Allah lah, tak nampak kita. Orang puji, orang caci, semuanya mari daripada siapa? Mari daripada Allah Ta'ala. Pada hakikatnya begitu. Cuma itu ilmu tasawuf bicara, bukan ilmu fiqh bicara. Sebab ilmu tasawuf dia lebih kepada musyahadah hati kita yang melihat. Bukan mata lendar ni tengok, sudahlah. Seolah-olah macam Tuhan dengan manusia bergabung lah. Ni ada orang jenis tak nampak itu. Kita bukan berbicara masalah Allah Ta'ala dengan makhluk tu bercantum jadi satu. Tak. Tasawuf tak pernah mengatakan istilah hulul. Allah Ta'ala bergabung dengan makhluk jadi satu. Tidak. Tasawuf ni, apa-apa yang kita nampak itu ialah nampak pada basirah kita, nampak pada hati kita. Saya pernah sebut, sesuatu perkara yang Allah Ta'ala perintah, Allah Ta'ala suruh kita buat, selagi mana kita tak nampak dengan basirah kita, dengan hati kita, maka kita duk minta, apa hikmah? Apa hikmah suruh semayang ni? Apa hikmah suruh puasa ni? Bukan senang nak puasa sebulan Ramadan ni kalau kita tak sabar. Kita nak puasa sebulan Ramadan bukan senang. Nafsu kita nak makan kalau boleh tiap-tiap hari.
Tapi boleh juga kita kekang nafsu kita nak makan tu, kita boleh puasa 30 hari, 29 hari. Bukan senang. Kalau kita tak nampak dengan mata hati kita, Allah Ta'ala yang suruh, maka kita nak kepada hikmah. Hikmah ni makanan akal. Bila boleh hikmah, dengan puasa ni Nabi sebut ada apa? Ada kesihatan. Sumu tasihu. Bila kamu berpuasa, kamu akan sihat. Bila kamu puasa, bila kamu beristighfar, kamu dimurahkan rezeki. Bila kamu solat duha, kamu akan dilapangkan rezeki, hidup dan sebagainya. Tu hikmah, makanan akal. Adakah hati perlu juga kepada benda tu? Hati tak perlu benda tu. Tapi sebab hati tak nampak. Hati tak nampak yang kita ni adalah hamba pada Allah Ta'ala. Itu yang payah nak junjung tu. Payah nak junjung perintah Allah Ta'ala. Saat sekarang ni ada perintah. Allah Ta'ala suruh pergi masjid. Allah Ta'ala suruh pergi mengaji. Kalau mu jahil lagi, pergi mengaji. Kalau mu nak pahala banyak, pergi semayang jemaah. Kalau mu nak itu, baca Quran. Kalau mu nak ni, nak masuk syurga, zikir, tahlil dan sebagainya. Tapi kita tak junjung. Sebab apa? Sebab kita duk berasa kita ni independen daripada Allah Ta'ala. Kalau kita berasa kita ni bertuhan, tiap-tiap masa kita perlu pada Tuhan. Sebab tu orang yang hidup dengan Tuhan, kau ke mana pun dengan Allah. Dengan Allah. Tu yang Nabi ajar. Bismillah, Bismillah, Bismillah tu. Bukan dengan nama Allah. Dengan Allah lah. Dengan nama dia nak buat apa? Dengan dia tu lah. Dengan Allah Ta'ala tu. Bismillah. Dengan engkau lah aku minum ni. Engkau tak izin aku minum, aku tak boleh minum. Dah masuk dah dalam makanan dan mulut. Keluar tak? Kalau Allah Ta'ala tak izin kita telan. Keluar makanan tu. Boleh tak kita telan? Tak boleh. Pas kalau masuk, kalau Allah Ta'ala tak izin bagi manfaat, mudarat tubuh kita. Walaupun air je. Walaupun air sejuk, mudarat tubuh kita. Sebab tu hati saat dia melihat semua tu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ayat saya baca tadi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hak milik dia belaka. Apa yang ada di langit, 7 petala langit. Apa yang ada di bumi, 7 petala bumi. Allah Ta'ala tak berhenti setakat tu. Wa ma fihin. Apa yang ada di antara 2 langit bumi tu. Kita termasuk lah. Hak dia belaka. Pas kita ni adalah mamluk Allah Ta'ala. Yang dimiliki. Bukan kita dimiliki dari sudut bagi makan, bagi minum, bagi kerja. Tak, tubuh kita tu sendiri milik Tuhan. Hakikat ni orang tak faham, tak jadi hamba. Tak jadi hamba, hanya protes kerja dia. Protes Tuhan, tak puas hati dengan Tuhan. Mari ujian terutamanya. Duduk dalam nikmat tak apa, nafsu setuju. Duduk dalam nikmat, dalam kesenangan tak apalah, nafsu kita pun puas hati, setuju dengan benda tu. So kita tak protes. Cuba mari ujian pada kita. Mari ujian, mula protes lalu. Anak tak berjaya dalam periksa lah, rumah tangga kita tak aman lah, duit tak cukup lah, macam-macam lah dalam bentuk ujian, maka jiwa kita mula protes lah. Tak nampak lah Tuhan masa tu. Tu yang nak perlu kepada sabar tu. Sabar ni lah yang mampu kurung perasaan yang tak layak kita zahirkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun Allah Ta'ala nampak dan tahu. Cuma perasaan itu saat dia datang secara kita tak minta, dia dipanggil perasaan itu berbentuk ittirari. Ittirari ni maknanya dia mari tanpa kita minta perasaan tu. Kita tak berdosa masa tu. Contoh, kalau kita semayang, katakanlah kita semayang, kita berasa kita sempurna semayang, mesti kita nak tunjuk. Kita berasa kita ada ilmu. Tu berasa ada ilmu tu kita nampak diri kita tu. Kita berasa kita ada ilmu tu maknanya masa tu kita nampak kita. Tapi kalau kita nampak kita ni hak milik dia, kemudian diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, tak ada lah kita. Mana ada kita? Ada sebanyak mana ilmu pun kita duduk depan ni, Allah Ta'ala tak izin kita bercakap, sepatah pun tak keluar kalimah tu. Macam mana profesor bercakap tak sedap ni? Ya, Allah Ta'ala tak izin dia bercakap. Profesor apa begini bercakap tak ilmiah langsung, contoh. Allah Ta'ala tak izin dia bercakap. Kita memandang pada zat batang tubuh dia. Kalau kita pandang dengan basirah kita, Allah Ta'ala yang izin dia bercakap. Allah Ta'ala yang izin dia bertutur. Allah Ta'ala yang izin keluarkan ilmu daripada dia. Dia tu hanyalah perantaraan Allah Ta'ala saja. Lisan dia tu umpama perantaraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Hakikatnya dia muallim. Dia yang mengajar manusia. Dia yang mengajar kita. Sebab tu saat Nabi saat Nabi nak memberi nak supaya orang yang dia kasih dapat hidayah, Allah Ta'ala kata apa?
innaka la tahdi man ahbabt walakinna Allah yahdi man yasha. Hidayah bukan duduk di tangan engkau ya Muhammad. Hidayah ni milik aku. Habis tu yang kau duduk mengajar, duduk bagi tahu, itu hidayatul irsyad. Hidayah bagi petunjuk, ajar je. Lepas tu nak suruh ubah hati manusia terima, jadi lembut, semua tu kerja Tuhan. Kita dah berasa kerja kita. Kita orang bijak, bini kita orang bijak, anak kena bijak kita duk mikir gitu. Dah, Allah Ta'ala tak kata gitu sipir dia. Sipir Allah Ta'ala bukan sebagaimana sipir kita. Tu saya sebut contoh tadi. Kat saat dia datang tanpa kita minta, contoh kalau kita duduk semayang, kita rasa kita ada ilmu, maka kita akan rasa kita semayang tu dengan ilmu, maka kita layak dicontohi, dilihat amal ibadat itu. Perasaan tu mari, nama dia boleh jadi ujub. Kita dah belajar mungkin beberapa sifat, nama dia ujub. Kita perasan dengan amal ibadat itu. Saat dia mari, tanpa kita minta dia mari, tu dipanggil ittirari, dia mari dalam keadaan kita tak minta, tu dipanggil ittirari. Saat tu kita belum berdosa dan dia belum menghapus amal ibadat itu, pahala amal ibadat yang kita buat. Tapi saat dia mari, dia duduk dalam hati kita, kita tengok tu pun kita terima. Yo, aku orang mengaji, tu orang tak mengaji, tak reti. Orang lain mana reti semua ni, aku ya. Aku duduk depan pula jadi imam pula, mestilah aku paling sempurna sekali, sebab tu orang tolak aku jadi imam. Contoh sagi imam terasa pula. Contoh. Orang tolak aku, maknanya akulah orang paling sempurna sekali dari sudut bacaannya, dari sudut semayangnya, sebab tu orang mengiktiraf. Apatah lagi aku dengan pakaian gini, dengan kopiahnya, dengan serbannya, dengan jubah dan sebagainya. Orang tengok tu pun orang tahu dah ni orang yang berilmu ni. Kita pun ambil perasaan tu telan jadi sifat kita dalam tubuh. Tu habislah, penuh amal. Punahlah amal kita. Tu dipanggil ikhtiari, kita pilih dah tu. Sebelum tu dia ittirari, dia mari riak, nak menunjuk, rasa diri lebih daripada orang lain. Tu benda yang mari saat tu. Kita kena tepi. Tu perlu kepada penawar. Macam mana nak ubat penyakit ni? Ni kita ni cerita. Dia cerita sifat madmumah, lepas tu dia bagi tahu penawarnya begini ubat dia. Caranya begini dia bagi tahu pada kita. Dia definisikan dulu sifat tersebut. Supaya apa? Bila mari je kita kenal. Ni riak nama dia. Ni ujub nama dia. Ni takabur nama dia. Kita kenal. Bila kita kenal, ubat lain-lain tu. Ujub ubat lain, takabur ubat lain, riak ubat lain. Jangan makan panado belakang. Sakit apa pun panado kita tak sembuh. Makan apa sakit perut? Panado. Makan apa sakit kepala? Panado. Makan apa sakit kaki? Panado. Tak jadi gitu. Tu orang tak bijak nama dia. Orang bijak dia tahu ubat dia. Tu kita pergi jumpa dengan orang bijak tu doktor. Doktor, saya sakit kaki. Dia bagi ubat lain. Doktor, saya sakit perut. Dia bagi ubat lain. Doktor, saya sakit mata. Dia bagi ubat lain. Bagi panado, tabur dalam mata. Jenuh. Buta daripada sakit, buta jadi. Dia bagi ubat air, titis dalam mata. Supaya penyakit ni. Penyakit batin ni, dia ada ubat-ubat yang tersendiri. Kita orang yang jenis riak, orang yang kalau semayang tempat ramai, mesti berasa lalu kita. Berasa lain. Kalau semayang seorang, tak rasa apa-apa. Berasa semayang di tempat orang ramai je, berasa orang duk tengok belakang. Semua mata tertumpu pada kita. Contoh, hari Jumaat pula. Tu saat dia mula-mula masuk dalam hati kita, semua mata duk tengok pada engkau ni, tepih lalu. Aku berdiri ni taufik Tuhan. Kalau tak, aku tak boleh berdiri ni. Boleh berdiri kau kita kalau Allah Ta'ala tak izin? Tak boleh. Ada zikir yang diajar dalam solat. Saat kita rukuk, saat kita sujud. Selepas kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita sebut pada Allah Ta'ala, Allahumma laka raka'tu. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi. Antara yang kita sebut tu, tulang-tulang kita ni duk berdiri tegak tu kerana khusyuk, junjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana tubuh kita yang sihat maka kita boleh berdiri, dah. Kerana Allah Taala mendirikan kita di situ. Tu mata hati kita kena tengok. Tasawuf nak bawa ke situ, bukan sekadar nak tengok dengan mata lendek. Tengok dengan mata lendek supaya orang biasa. Tasawuf nak bawa hati kita siapa lihat, tak ada diri kita. Semua duduk diri atas tikar semayang. Allah Ta'ala taufik.
Andai dia tak taufik jawab dia tak kena tikas semayang kita. Andai dia tak taufik jawab dia tak pandai nak semayang kita. Ni Allah Ta'ala ni ada ni sebutir boleh sebut dengan sebutan yang baik. Boleh sempurna sebutan berbanding orang lain. Orang lain mengaji juga, kita mengaji juga, serupa, satu kelas. Tapi kenapa berbeza? Sebab taufik berbeza. Kita mengaji dengan dia daripada kecil sampai besar. Satu kelas dengan dia, satu universiti dengan dia, katakanlah. Kenapa rizak kita dengan rizak dia lain-lain? Faham kita dengan faham dia lain-lain. Orang mengaji dengan satu tok guru, di satu pondok, keluar berbeza kealiman dia. Orang ni alim dia tahap ni, orang ni alim dia tahap ni. Iya, sebab muallim sebenarnya ialah Allah. Ilmunya ialah ilmu Allah. Yang menyampainya itu adalah perantara yang Allah Ta'ala jadikan untuk menyampaikan ilmu dia pada makhluk dia, pada kita makhluk dia. Pada kita yang bergelar hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So pada diri kita ni sebenarnya tak ada apa. Sebab tu tak pelik kalau kita baca dalam kisah-kisah para aulia illahi salihin, kita bertemu dengan syatahat, latahan-latahan yang keluar di mulut mereka seolah-olah mereka ni hanya melihat Allah Ta'ala. Macam perkataan yang pernah disebut oleh, kalau tak silap saya disebut oleh Al-Hallaj ataupun Al-Jili, lebih kurang gitulah disebut. Wa fi jubbati ma fi jubbati illallah. Dia kata tidak ada dalam jubah aku kecuali Allah. Orang fake kalau ambil zahir sesat. Kalau orang fiqh dengar perkataan tersebut, dia ambil dengan makna zahir, sesatlah orang tu. Sebab apa? Sebab Tuhan macam bertempat duduk dalam jubah kita pula. Sedangkan dia bercakap tu dengan lisan, dengan lidah dia, dengan lisanul haq dipanggil. Bukan lisan manusia dah saat itu. Dia bercakap dengan apa? Seolah-olah macam Allah Ta'ala yang nak memberitahu bahawa setiap juzuk pada tubuh manusia itu aku. Gitu. Faham ke tidak tahu? Kalau boleh nampak cantik, tak ada, habis hilang sifat mazmumah. Tak ada pada kita. Nak tunjuk apa, kita tak punya apa-apa. Orang yang menunjuk ni sebab dia rasa dia ada. Macam Babo selalu bagi contoh. Dia pinjam motor orang, dia pinjam kereta orang, dia pergi belagak. Bergaya. Tengok kereta aku, kereta Merc. Tengok kereta aku, kereta BMW. Padahal kalau orang tu tahu, bukan kereta engkau lah, aku tahu ni nombor plate tuan dia ni. Hilanglah kita. Alah, silap aku tunjuk pada engkau tahu, malu aku. Sebab kita tak ada apa. Sama dengan diri kita. Andai kita rasa diri kita ni, kita boleh rasa. Dia semua ni melibatkan rasa dalam hati. Itu yang panggil basirah. Ilmu tasawuf ni adalah ilmu rasa yang kita rasa kita bertuhan. Kita rasa kita ada Khaliq. Kita rasa kita ada Malik. Kita rasa yang kita ada Allah yang menganugerahkan segala-galanya. Apa saja yang ada pada kita tak ada hak kita, bukan hak kita. Tu saya sebut tadi, walillahil asmaul walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua hak Allah Taala. Ada kereta Allah Taala bagi, ada motor Allah Taala bagi, ada rumah Allah Taala bagi, ada anak Allah Taala bagi, ada ilmu Allah Ta'ala bagi, ada kekayaan Allah Ta'ala bagi, ada jawatan Allah Ta'ala bagi. Dia bila kita duduk dengan Allah Ta'ala, jawatan kita guna untuk maslahat ummah, harta untuk kebajikan ummah, diri kita sendiri khidmat untuk ummah. Allah Ta'ala bagi apa pada kita? Untuk khidmat tu pada ummah tu. Tapi sebab kita punya, kita rasa kita punya. Apa yang ada pada kita, kita rasa kita punya. Itu yang keluar ananiyah, keakuan. Itu penyakit paling besar sekali. Penyakit ni yang menghalau iblis keluar daripada surga ni. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, daripada Adam AS. Khalaqtahu min nar, khalaqtahu min tin. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Menjadikan aku daripada api, menjadikan dia daripada tanah. Boleh dia banding tanah dengan api. Unsur yang berlainan, tak cerdik dia, tapi dia berasa dia cerdik. Dia bercakap depan Tuhan. Patut ke dia berhujah depan Tuhan banding antara api dengan tanah? Kalau tanah sama tanah boleh kira lagi. Ni tanah liat, ni tanah apa lagi ni? Jenis tanah pasir katakanlah. Ni tanah gambut, ni tanah liat. Boleh kira lagi lah, cerdik lah lagi nampaknya. Sebab apa? Banding antara tanah dengan tanah. Ni unsur yang berbeza, api dengan tanah, unsur yang berbeza dalam tu.
Boleh dia bercakap depan Tuhan, ana khairum minhu. Itu bahasa cerdik itu, bahasa cerdik. Oh, kalau Tuhan boleh apa, kalau Tuhan nak pelekeh, maknanya Allah Taala boleh pelekeh dah iblis. Mu bodoh. Mu tak cerdik. Lepas tu apa, bila malaikat bertanya, mu nak jadikan makhluk di dunia ni yang pernah menumpahkan darah. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Oh ya, aku tahulah. Mu tak payah ajar aku lah. Ya, Allah Taala layak sebab dia Tuhan. Kita ni tidak al-alim, kita ni al-jahil. Ada ilmu, Nabi Khidir kata seperti yang ada di paruh burung. Tu gambaran ilmu dia dengan Nabi Musa. Ilmu kita tak tahulah sebanyak mananya. Walau sefasih mana pun kita bercakap, 10 bahasa boleh kita bercakap. Jahil. Ada ilmu tu, ilmu Allah bagi pada kita. Sebab tu paling makin tinggi ilmu, makin jadi hamba lah kita pada Allah Ta'ala. Makin tinggi ilmu kita, makin sombong. Tu tidak ilmu nama dia tu. Pemunuh diri tu. Sekarang ni banyak dah berlaku gini. Ni debat-debat ni ya ni. Sebab berasa diri lebih. Ni orang yang tertipu ni. Dalam kitab Hatim Asnamak. Satu kitab ditulis oleh seorang ulama Arab. Ditulis tajuk dia Hatim Asnamak. Maknanya hancurkan berhala yang ada dalam diri kau. Di awal intro mukaddimah kitab tu dia tulis dah. Antara orang yang banyak tertipu ialah al-alim, orang yang berilmu. Antara orang yang banyak tertipu ialah al-ubbad, orang yang banyak beribadat. Antara orang yang tertipu ialah orang yang ada kecerdikan, orang yang diberi kelebihan dan sebagainya. Ni orang ni banyak luput Allah Ta'ala dalam hidup dia. Sebab tu bila dia kecewa sungguh. Kecewa sungguh. Sebab apa? Dia rasa dia milik Allah. Aku pandai, kenapa tak dapat A juga ni? Tidak gitu. Allah Ta'ala. Tu perlu kepada sabar. Sabar ni nak menzahirkan ubudiyah kita pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada sabar ni, jawab dia, kita tak boleh jadi hamba pada Allah Ta'ala. Nak junjung segala yang mari daripada Allah Ta'ala. Sama ada berbentuk ta'at ke, berbentuk kebaikan ke, berbentuk benda yang tak baik, terutamanya lebih-lebih lagi payah nak junjung. Mulalah mari tak puas hati. Siapa tahap syaitan nak kita kufur. Kufur dengan satu rukun iman itu beriman pada qada dan qadar. Itu dia nak. Kenapa Tuhan tak adil? Kenapa Tuhan turunkan padaku? Kenapa dan kenapa? Duk tanya Tuhan. Tak kebelik tanya Tuhan. Kenapa awak mari ujian ni pada hidup aku? Kenapa anak aku bukan anak dia? Anak dia berjaya semua. Padahal mak ayah dia tak mengaji tinggi pun. Aku dan laka dan bini semua mengaji tinggi dua-dua. Kenapa anak aku tak cerdik, tak pandai, tak berjaya seperti anak-anak dia? Tanya Tuhan. Tak kebelik tu. Pelik sebab tak nampak Tuhan. Tak nampak hamba. Tak nampak diri kita hamba. Tapi semua ni adalah pandangan mata hati kita. Bukan nak menafikan ikhtiar. Kalau kita tak payah ikhtiar lah. Dah ikhtiar tak dinafikan dalam tasawuf. Tasawuf tu suruh ikhtiar. Bahkan ikhtiar kita tu pun dalam ruang lingkup Allah Ta'ala juga. Boleh kita ikhtiar. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak ada la hawla wa la quwwata illa billah kan. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Iya, sebab nak buat baik tak boleh kecuali dengan Allah Taala izin. Nak tinggal apa benda yang kita duk buat saat tu yang tak baik tu pun illa billah, dengan Allah Taala juga. Baik kita nak pergi masjid ni tak boleh buat kalau Allah Taala tak izin. Kita duk minum kedai kopi duk buah kosong tu nak tinggal tak boleh juga kalau Allah Taala tak izin. Semua tu billah, dengan Allah. Semua tu dengan Allah. Kalau boleh nampak situ beres lah hati kita. Tapi masalahnya nak sampai situ tu perlu kepada mujahadah. Depan nanti dicerita. Tak semudah itu. Hati kita ni nak lahir macam tu. Dia banyak ujian lah. Kalau tak ada ujian kita tak kenal hati kita. Supaya parent duk bising lah. Kenapa pula mansuh UPSR? Lepas tu nak nilai budak darjah 6 macam mana? Pandai pula dia. Pandai pula parent bercakap kenapa mansuh UPSR. Bila ujian duk mari dalam hidup dia, dia tak nampak pula Allah Ta'ala uji tu nak suruh dia kenal diri sendiri. Allah Ta'ala mari macam-macam kan dalam hidup kita. Ini sekarang ni diuji dengan COVID ni. Orang yang nampak Allah. Makin nampak Allah. Orang yang tak nampak makhluk lah. Tak ada kau orang cerdik di kalangan kita ni contoh. Yang boleh buat vaksin, yang boleh buat itu, yang boleh buat ni, yang aku ambil vaksin pun kena juga dia tu.
Tu lisan kita bercakap. Kalau hati serupa dengan lisan, enggak maknanya hati tak musyahadah pada Allah. Kalau lisan saja bercakap tak apalah, itu lisan zahir. Macam kita makan panado lah. Maka tahan dah sakit kepala sebab apa? Makan panado. Tak apalah lisan kita bercakap tu atas asbab. Sebab ambil panado itulah kita makan, kita telan, maka hilanglah sakit kepala kita. Hati serupa tu juga ke? Kalau hati serupa tu juga, maknanya tak sapa pada Allah Ta'ala. Hati kena tengok sapa pada Allah. Allah Ta'ala menghilangkan dengan asbab panadol. Panadol tu mari pada kita, sapa di kita tu pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu semua daripada Allah Ta'ala. Tu tasawuf murni. Tauhid yang tasawuf ada ni jauh lebih murni daripada tauhid yang ada dalam usuluddin. Usuluddin ni nak suruh kita kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Bila kita kenal sifat Allah Ta'ala, kadang-kadang sifat kita kenal sifat Allah Ta'ala tak murni lagi tauhid kita. Duk ada lagi keakuan diri kita. Duk ada lagi diri kita. Maka kena ikut tasawuf. Tasawuf akan buang keakuan tu. Sehinggalah kita nampak kita ni mamluk dia, kita ni yang dimiliki oleh Allah. Hari ni dia bagi nasi, kita boleh makan nasi. Esok dia bagi roti je, kita makan roti. Tuan-tuan tengok akhlak Nabi. Balik lepas daripada sembahyang subuh, tu antara perangai Nabi. Lepas sembahyang subuh singgah rumah bini dia, ada apa hari ni? Ada apa? Bini dia kata, ada roti je Rasulullah. Roti. Ada apa hari ni? Tak ada apa ya Rasulullah. Okey, tak apa, aku puasa. Kita tak ada apa. Jawab dia orang, mu ni bini ke apa? Bergaduh lah bini. Tu. Kalau orang yang nampak tak ada masalah. Tak ada orang nampak. Nampak hati dia. Nampak pada hati dia. Bukan nampak pada mata dia. Nampak pada hati dia. Allah Ta'ala nak kita dapat jawapan macam tu. So apa reaksi kita? Dia akan datang daripada hati reaksi tu. Reaksi yang dibenarkan oleh agama, action yang dibenarkan oleh agama, tahap macam mana yang agama benarkan? Adakah dengan ambil action marah, jerit dalam rumah dengan sebab tak ada sarapan pagi je? Tak lah, agama tak ajar lagi tu. Jom kalau gitu kita pergi makan kat luar. Dua-dua senang. Kita pun senang tak memendam perasaan marah kita. Bini kita pun senang. Bagus abang aku ni, dia belanja tiap-tiap hari. Bahagia tuan-tuan. Tapi kalau duk mengaduh, marah, soalnya benda-benda macam tu pun kita tak boleh selesai dengan dengan syariat, dengan agama. Payahlah hidup kita. Bercerai masalah yang remeh-temeh. Sebab apa? Dia punca di masalah hati dan jiwa kita lah. Jiwa kita nak menzahirkan aku ni suami lah. Gitu. Aku ni suami yang sepatutnya balik mesti ada apa yang aku nak. Tu seolah-olah macam kita jadi Tuhan tu. Tuhan tu jadi Tuhan. Tu sombong tu. Sombong. Boleh jadi bini kita sakit perut kau, masuk tandas kau tadi, anak ada kau macam-macam lah lagi. Benda tak sempat. Kita pakai tak tanya dah. Kira bokok saji tak ada. Mula nak jerit hal. Tu masalah dia. Punca mana masalah manusia hari ni? Tinggal tasawuf. Bila tinggal tasawuf, jiwa akhlak tak murni. Akhlak tak murni. Bila kita tinggal tasawuf. Tasawuf ni memurnikan akhlak. Sebab apa? Kita hidup bertuhan. Bukan hidup bernafsu. Bukan bertuhankan nafsu kita. Tapi bertuhankan Allah. Akhlak murni. Tapi orang hari ni pula kata tasawuf kotor pula. Orang jahil gitu. Tasawuf lebih kotor daripada air longkang. Ada juga agama orang cakap gitu. Tak kepelik tu. Kalau sebelum kita bercakap tu, kita tanya dulu orang yang mengaji tasawuf ni, apa benda tasawuf ni? Syekh Zarruq kata apa? Man zada alaika bil akhlaq, zada alaika bit tasawuf. Tu tasawuf. Tasawuf ni ialah siapa-siapa yang menambahkan kepada engkau akhlak kehambaan, maka dia adalah orang yang mengajar kepada engkau tasawuf. Adapun ilmu mimpi, kasyaf, itu semua tu bukan yang wajib dah. Yang wajib ni yang ada dalam kitab penawar ni. Sebab tu saya kata khatam kitab ni gugur tuntutan fardu ain. Gugur tuntutan mengaji. Bukan kita bersifat dengan sifat yang ada dah dalam ni, tidak. Gugur tuntutan mengaji. Maknanya Tuhan tak tanya dah. Kenapa ada sifat riak ni? Mu tak mengaji ke? Ya Allah, aku tak mengaji dulu, duk sibuk dengan main game je, game bola sekarang ni.
Contoh tuan-tuan, duk sibuk dengan main game bola, duk tengok bola malam-malam, lepas tu maghrib pun tak mari. Antara maghrib isyak orang mengajar pun aku tak pergi, tak layan, ya Allah. Sebab tu aku nak tidur antara maghrib isyak. Nanti aku nak tunggu bola pukul 2, pukul 3. Nak tengok Liverpool kalah 5-0 gitu. Contoh tuan-tuan. Cuma nak sebutnya gitu. Bila kita mengaji, maka tuntutan fardu ain gugur atas kita. Aku mengaji dah, ya Allah. Cuma kenapa duk ada lagi kibir? Duk ada lagi sombong, takabur, duk ada lagi ujub. Tu perlu kepada mujahadah. Bila kita dah kenal dah sifat-sifat tu, kena mujahadah lah pula. Lepas tu boleh tak mujahadah seorang diri? Tak boleh, kena berteman. Teman tu pula nak kena cari orang yang boleh bantu kita. Nak ambil sifat benar, mesti ambil daripada orang yang benar. Nak ambil sifat ikhlas, kena ambil daripada orang yang ikhlas. Nak ambil ikhlas, kena ambil daripada orang yang ikhlas dah. Nak ambil sifat benar, kena duduk dengan orang-orang yang benar. Nak ambil sifat benar, duduk dengan orang menipu. Dia kahwin 2-3 Thailand semua. Kita nak ambil sifat benar, jujur dengan dia. Tak payahlah. Tak jujur, sampai sudah kita. Kita diajak menipu. Mari mu nak kahwin 2 juga lagi Thailand dia. Kita pun ikut sama. Contoh tuan-tuan, gitu. Jadi ni nak cerita bab sabar. Isyak dah. Boleh berhenti lah, nasi tunggu dah. Baik, mana tadi? Pangkat yang lebih tinggi dan lebih kuat bahawa menghinakan ia akan yang menyeru kepada keinginan. Itu satu daripada yang ada dalam hati kita ni ialah yang duk ajak kita supaya mengikut hawa nafsu tu. Jadi dia kata orang yang tinggi tahap sabar ni ialah orang yang boleh menewaskan keinginan hawa nafsu dia tu. Maknanya yang sebelah akal lebih kuat. Yang sebelah akal lebih kuat mampu menewaskan yang sebelah keinginan hawa nafsu tu. Sehinggalah dia kata tiada tinggal baginya bagi yang menyeru kepada syahwat tu kekuatan. Lemah, tak ada kekuatan pada dia. Dia nak ajak kita apa, kita tinggal taat, tak boleh. Kita mampu lawan. Dia nak ajak kita buat maksiat pun tak boleh. Dia nak ajak kita supaya apa? Supaya bersifat dengan sifat madmumah saat kita beribadat pada Allah Ta'ala. Tak boleh. Sebab apa? Kita mampu sabar, kekang diri kita daripada apa? Daripada ambil perangai-perangai tersebut. Maka kita tak ada sifat tu. Ni orang yang paling tinggi sabar dia. Baik. Sikit lagi tu bawah tu. Dan tiada dapat sampai kepada ini pangkat melainkan dengan mengekalkan sabar dan dengan lama bersungguh-sungguh. Tu saya sebut tadi. Mengaji bab sabar, kena adalah sabar. Tapi hasil tak sabar tu dalam diri kita, kena mujahadah. Kena ajar sabar semua. Sabar. Tu setengah-setengah orang tua ajar anak dia gitu, sabar. Anak dia minta nasi lah, sabar je. Nanti mak masak dulu. Sabar, dia masuk sabar. Sabar dia masuk. Tu tasawuf tu, mak ajar. Ni dok mung ni, tak ada apa lah. Anak dia dengar mung ni tadi baru makan, tak ada apa lah. Sabar je. Tunggu tengah hari sikit mak masak nasi pula. Dapat sabar sebiji. Sabar masuk dalam hati anak dia. Sabar masuk. Ni dok dengar bodoh, gila lah. Mak ngayuh cakap gitu pada anak. Gila anak. Orang dulu dah ajar Allah, takut pada Allah, ingat pada Allah, bangun Allah Ta'ala suruh semayang. Masuk Allah. Tu yang ajar daripada kecil, Allah, takut pada Allah. Beringat Allah Ta'ala marah, jangan buat benda ni, Allah Ta'ala marah. Masuk dalam hati kita Allah masuk. Sebab dia ibarat seperti hati ni, ibarat seperti benda kerah yang perlu kita titiskan dengan air. Tasawuf ni ibarat zikir ni ibarat seperti air yang menitis. Ke mana pun dia akan beri kesan pada hati. Sebab tu perlu sebut. Tu yang tasawuf ajar kita berzikir. Orang yang ambil jalan tasawuf je banyak berzikir ni. Orang yang tak berzikir tu maknanya orang yang tak ambil jalan tasawuf. Orang yang meninggal tasawuf, dia berasa dia boleh hidup dah gitu. Sebab apa? Aku punya segala-galanya dah. Kita hilang Tuhan. So macam mana nak menghadirkan Tuhan balik dalam hati itu?
Setiap genap segi perjalanan hidup kita ni, kita nak suruh nampak Tuhan je semua. Saat tu perlu kepada zikrullah. Yang tu yang tasawuf ajar zikir tu, zikir ni la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Ada yang ke tahap apa? La ilaha illallah, ada yang ke tahap Allah, ada yang ke tahap illallah. Tu semua tu adalah untuk memastikan hati kita ada kalimah tersebut. Dia terpahat di hati tu pun tak apa dah. Dia naknya biar sebati dengan hati kalimah Allah Taala tu. Perlu kepada sabar dan perlu kepada lama bersungguh-sungguh. Dan orang yang sampai kepada ini pangkat, dia kata masuk di dalam perhimpunan, yakni puak-puak sekalian mereka yang dikatakan bagi mereka itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Setakat tu dulu. Akan datang insya-Allah kita tengok ayat ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu